Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Cikgu Siti Halimah, masih lagi membincangkan bab 1 iaitu tajuk penyelesaian masalah secara inventif. Tetapi untuk subtopik hari ini adalah subtopik 1.3 iaitu percanggahan fizikal. Jom kita belajar. Apa yang akan anda pelajari hari ini? Yang pertama, mengenal pasti dan menganalisis percanggahan fizikal, mencadangkan pemilihan prinsip inventif, dan yang ketiga, menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif. Bagaimana kita hendak mengenal pasti dan menganalisis percanggahan fizikal? Percanggahan fizikal ialah keadaan yang berlawanan antara satu dengan yang lain yang diperlukan dalam sesuatu objek. Contohnya, besar lawan kecil, berat lawan ringan, tinggi lawan rendah. Cuba awak perhatikan kerusi yang diduduki oleh kedua-dua murid tersebut. Adakah kerusi itu sesuai diduduki oleh kedua-dua murid itu? Percanggahan fizikal digunakan untuk memilih kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan yang sesuai, di mana percanggahan fizikal digunakan untuk memodelkan masalah dalam fasa 2 proses penyelesaian masalah inventif sebelum memilih kaedah penyelesaian. Sama ada kita perlu pilih kaedah penyelesaian ruang ataupun kaedah penyelesaian masa. Mari kita lihat parameter-parameter yang digunakan dalam mengenal pasti percanggahan fizikal. Parameter saiz, percanggahan fizikalnya besar, kecil. Parameter beban, percanggahan fizikalnya berat, ringan. Parameter ketinggian, percanggahan fizikalnya tinggi, rendah. Percanggahan fizikal untuk meja, adakah meja itu perlu besar atau kecil? Adakah meja tersebut perlu ringan atau berat? Adakah meja itu perlu tinggi atau rendah? Parameter-parameter ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berlaku semasa menggunakan produk tersebut. Percanggahan fizikal dan masa perlu dipilih berdasarkan situasi yang berlaku. Ada dua jenis kaedah penyelesaian, iaitu jika percanggahan fizikal berlaku pada masa yang sama, kaedah pemisahan ruang dipilih. Jika percanggahan fizikal berlaku pada masa yang berlainan, maka kaedah penyelesaian masa akan dipilih. Jom kita tengok bagaimana menentukan kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan ini. Kita tengok yang pertama, contoh objek kerusi. Percanggahan fizikal berlaku iaitu adakah kerusi tersebut tinggi atau rendah. Kita tengok pada situasinya. Kerusi perlu tinggi untuk murid yang tinggi dan perlu rendah untuk murid yang rendah. Soalan untuk menentukan kaedah pemisahan sama ada ruang atau masa yang dipilih, iaitu adakah kerusi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Jika dia berlaku pada masa yang sama dengan jawapan ya, maka kaedah pemisahan ruang akan dipilih. Kenapa dia berlaku pada masa yang sama? Kerana terdapat murid yang berlainan ketinggian di dalam kelas. Jadi, dia memerlukan kerusi yang sama pada waktu yang sama. Kita tengok contoh lain iaitu produk kemah.
Pencanggahan fizikal berlaku iaitu besar lawan kecil. Yang ini dalam parameter saiz. Contoh situasi, kemah perlu besar semasa digunakan. Kenapa? Sebab kita nak masuk dalam kemah tersebut. Kita nak simpan barang dalam kemah. Dan perlu kecil semasa dia disimpan. Kenapa kita perlu kecilkan kemah tersebut semasa disimpan? Kerana kita nak jimatkan ruang. Jadi dia perlu kecil. Tak perlu disimpan besar-besar. Jadi kita perlu buat soalan penentuan kaedah pemisahan. Macam mana nak buat soalan penentuan kaedah pemisahan? Okey, cuba baca. Adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Adakah kita perlukan kemah itu besar dan juga perlukan kemah itu kecil pada masa yang sama? Tidak. Kenapa tidak? Kerana semasa kemah digunakan, kita perlu kemah yang besar. Tetapi semasa kita nak simpan, kita perlukan kemah itu bersaiz kecil. Jadi sekiranya soalan penentuan pemisahan ni, kaedah pemisahan tidak berlaku pada masa yang sama, jadi kita akan pilih kaedah pemisahan masa. Apabila kita dah pilih kaedah-kaedah yang sesuai dengan soalan penentuan kaedah pemisahan, barulah kita beralih kepada cadangan prinsip inventif yang bersesuaian. Terdapat 7 prinsip inventif untuk kaedah pemisahan ruang dan 7 prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa. Ketujuh-tujuh tersebut memberikan tindakan ataupun situasi penyelesaian yang berlainan mengikut situasi yang berlaku kepada permasalahan kita. Okey, seperti yang saya beritahu sebelum ini, prinsip inventif untuk kaedah pemisahan ruang berlaku pada masa yang sama. Dan prinsip inventif bagi kaedah pemisahan berlaku apabila masalah tersebut tidak berlaku pada masa yang sama. Jom kita tengok satu persatu cadangan pemilihan prinsip inventif berdasarkan kaedah-kaedah ini. Prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang iaitu pencanggahan fizikal berlaku pada masa yang sama. Yang pertama ialah pembahagian. Pembahagian ini dalam kata nama lainnya pemetakan atau segmentasi. Okey, apa itu kaedah pembahagian ataupun kaedah segmentasi? Iaitu membahagikan objek kepada beberapa bahagian kecil, menjadikan objek mudah dileraikan, meningkatkan darjah kebolehbahagian, perubahan kebahagian atau peringkat yang lebih kecil. Contohnya, perabot yang dijual menggunakan konsep do it yourself. Okey, bagaimana dia berlaku? Kerana kita perlu simpan atau kita perlu susun perabot itu dalam keadaan dia kecil, saiz yang kecil. Tetapi bila dah sampai di rumah, kita kena pasang untuk jadikan dia bersaiz besar. Okey, itu contoh. Dia dalam kotak, dia kecil. Jadi awak pasang untuk letakkan di rumah dan bila dia dah pasang, dia akan bersaiz besar. Tapi kita tak bolehlah letak besar macam tu, kita jual dekat kedai. Macam mana pula stok tu nak dialihkan? Kerana apa? Kerana dia menggunakan ruang yang besar sekiranya produk tersebut dalam keadaan yang besar.
Okey, untuk cadangan yang kedua, bawah kaedah pemisahan ruang, iaitu pengeksrakan. Apa itu pengeksrakan? Pengeksrakan ialah memisahkan bahagian yang menjadi gangguan daripada objek. Contohnya, pendingin hawa, iaitu aircon. Ada dua bahagian aircon, iaitu indoor unit dan outdoor unit. Outdoor unit mengeluarkan haba yang panas, manakala indoor unit mengeluarkan haba yang sejuk. Sekiranya kita memasang outdoor di bahagian indoor juga, di bahagian dalam bilik, jadi kita tak dapat haba ataupun hawa yang sejuk dalam bilik tersebut. Jadi benda yang mengganggu akan dipisahkan daripada objek. Kaedah yang ketiga iaitu kaedah kualiti setempat. Ya, bukan kaedah. Yang ini cadangan. Cadangan yang ketiga dalam kaedah pemisahan ruang iaitu kualiti setempat ataupun local quality. Apa itu kualiti setempat? Kualiti setempat ialah untuk mengubah struktur objek dan pengaruh luarannya daripada seragam menjadi tidak seragam. Menjadikan setiap bahagian objek memenuhi fungsi yang berbeza yang berguna. Contohnya bekas menyimpan makanan. Kenapa perlu ada bekas sebegitu? Kerana ada makanan yang kita perlu bawa, kita tak nak dia berubah struktur. Kita tak nak dia jadi kembang. Kita nak dia struktur yang begitu semasa kita makan. Jadi sebab itulah ada kualiti setempat yang memisahkan bahagian-bahagiannya dengan fungsi yang berbeza. Begitu juga dengan produk penukul tersebut. Penukul tersebut dia ada fungsi lain yang dimasukkan di dalam satu produk yang sama. Jadi ada dia dapat memenuhi fungsi yang berbeza yang berguna. Okey, yang keempat, cadangan yang keempat adalah penyarangan. Apa itu penyarangan? Penyarangan ini meletakkan atau memasukkan satu objek ke dalam satu objek yang sama tetapi saiz yang berlainan. Selalunya, cadangan ini digunakan untuk menjimatkan ruang lah juga. Contoh dia kata antena radio. Antena tu boleh dipanjangkan apabila kita nak dapatkan frekuensi dan kita boleh pendekkan sekiranya kita nak simpan ataupun dari dalam kotak bila kita keluarkan memang antena tu pendek. Kalau panjang jadi kita kena buat kotak yang terlalu panjang pula atau besar daripada dia punya produk. Okey, contoh lain macam bekas tersebut. Bekas yang bergerak tersebut. Pernah jumpa kan? Ataupun mop, sama ada kita boleh panjangkan mop tersebut atau pendekkan. Itu adalah cadangan kaedah pemisahan ruang. Iaitu pencanggahan fizikal yang berlaku pada masa yang sama. Pada masa yang sama, kita perlu pendekkan dan kita perlu panjangkan. Kelima, cadangan yang kelima adalah filem nipis dan cengkerang boleh lentur. Apa itu filem nipis dan cengkerang boleh lentur? Filem nipis dan cengkerang boleh lentur digunakan semasa produk tersebut bermasalah, contohnya untuk membalut, melapis atau membungkus objek. Menggunakan lapisan filem nipis dan cengkerang boleh lentur. Contohnya beg plastik, pembalut plastik ataupun tinted kereta. Pada masa yang sama, kita perlukan cahaya masuk ke dalam kereta.
Tetapi pada masa yang sama juga, kita tak nak terlalu banyak cahaya masuk sehingga dalam kereta tersebut mengalami suhu yang panas. Jadi kita perlukan tinted, iaitu filem nipis. Okey, itu contoh untuk cermin di rumah awak. Cermin rumah selalunya dipasang tinted. Tinted cermin. Kenapa? Kita tak nak terlalu banyak sangat cahaya yang masuk ke dalam rumah. Jadi dipasangkan tinted, tapi dalam masa yang sama kita masih nakkan cahaya. Ataupun kita nak cahaya tapi pada masa yang sama kita tak nak orang luar nampak bahagian dalam rumah. Jadi kita kena pasang tinted kereta ataupun tinted rumah. Okey, selain itu, untuk cengkerang boleh lentur, penggunaannya biasa handphone. Dia ada housingnya. Dia ada cover dia. Cover itu adalah cengkerang boleh lentur. Pada yang masa yang sama kita tak nak kita nak guna produk tersebut, tapi pada masa yang sama kita nak jaga produk tersebut daripada cala, ataupun kita nak produk tersebut tidak jatuh tapi tidak rosak dan sebagainya. Okey, yang keenam adalah pengantara. Pengantara ni ialah mengadakan bahagian baharu antara dua objek. Menggunakan objek atau proses pengantara, mencantumkan dua objek secara sementara. Itu kita panggil dia pengantara. Contoh untuk cadangan ini iaitu sarung tangan ketuhar menjadi pengantara antara tangan panas dan objek panas. Selain itu, macam dalam gambar, pinggan tersebut masih panas. Tapi kita nak makan kuih tu dalam keadaan panas. Jadi kita kena angkat juga pinggan yang panas. Jadi apa yang kita gunakan sebagai pengantara antara tangan kita dengan objek yang panas tersebut adalah berlaku percanggahannya pada masa yang sama. Kita nak sejuk ketika kita angkat pinggan tersebut. Tapi kita perlukan panas juga supaya makanan itu masih panas. Dan yang terakhir untuk kaedah pemisahan ruang iaitu tidak simetri. Apa itu tidak simetri? Iaitu mengubah bentuk satu objek daripada simetri menjadi tidak simetri. Contohnya jam dinding bulat kepada bentuk tidak simetri. Biasa bulat tapi kita nak nampak dia lebih cantik, kita buat tidak bulat tapi masih juga boleh digunakan. Sama juga kipas 3 bilah masih boleh ada angin dan kita rasa dia punya anginnya, tapi ada juga kipas 5 bilah. Jadi dia mengubah bentuk objek saja daripada simetri menjadi tidak simetri. Tetap digunakan pada masa yang sama. Okey, seterusnya kita beralih kepada prinsip Eventy bagi kaedah pemisahan masa. Sebelum ni saya dah beritahu kaedah pemisahan masa digunakan untuk percanggahan fizikal yang berlaku pada masa yang berlainan. Okey, yang pertama adalah kedinamikan. Kedinamikan ialah memecahkan satu objek kepada bahagian kecil yang boleh bergerak ataupun mengubah sesuatu bahagian objek daripada tidak bergerak kepada bahagian yang bergerak atau sebaliknya. Contohnya, steering kereta yang boleh diubah kedudukannya. Okey, apabila kita masuk kereta, tak kiralah awak ni orang yang tinggi atau orang yang rendah. Awak boleh ubah kedudukan steering kereta mengikut ketinggian awak. Awak boleh letakkan steering kereta itu tinggi ataupun awak boleh letakkan steering kereta itu rendah. Dan dia tidak berlaku pada masa yang sama. Berbeza keadaan. Pada ketika orang yang rendah naik kenderaan, dia boleh rendahkan steering. Pada ketika orang yang tinggi naik kenderaan, dia boleh tinggikan
steering kereta. Selain tu, untuk meja tu boleh dikecilkan atau boleh dibesarkan. Pada ketika saiz orang di dalam rumah sedikit, kecilkan meja tersebut. Pada ketika orang di dalam rumah banyak dan perlukan meja lebih besar, bukalah bahagian untuk meja tersebut dibesarkan. Okey. Untuk cadangan yang kedua iaitu tindakan awal. Tindakan awal ini ialah apa yang kita lakukan untuk mengelak atau mengawal risiko. Contohnya, beg udara di dalam kereta untuk mengelak hentaman dan kecederaan. Tindakan awal ni dipasang di produk tersebut, tetapi dia tidak berlaku pada masa kereta kita dibawa. Dia berlaku pada ketika ada kemalangan. Dia berguna ketika kemalangan. Jadi, ini dia berlaku pada masa yang berlainan. Jadi, kita ambil cadangan tindakan awal. Okey, yang ketiga ialah tindakan berkala. Tindakan berkala juga tidak berlaku pada masa yang sama, iaitu menukar tindakan berterusan kepada tindakan berkala. Contohnya, lampu jalan menyala secara berkala mengikut waktu siang atau malam. Okey, kalau kita tengok lampu jalan, lampu tu menyala pada ketika ada sensor ataupun ada keadaan gelap. Keadaan gelap, dia dengan secara automatiknya dia akan menyala. Tapi pada keadaan atau waktu ada cahaya, dia mengesan cahaya yang banyak, lampu tersebut akan terpadam. Okey, seterusnya tindakan keterlaluan. Apa itu tindakan keterlaluan? Tindakan keterlaluan dilakukan jika tindakan tidak berhasil lakukan tindakan yang sama secara berlebihan atau berkurangan untuk memudahkan penyelesaian. Okey, kita tengok contoh. Contohnya, tindakan menabur serbuk gula pada donat. Ada orang nak tambah manis, dia perlukan banyak gula. Tetapi ada orang yang nak kurang manis, dia kurangkan gula yang ditambah pada donat tersebut. Jadi, dia tidak berlaku pada masa yang sama. Orang tu bukanlah orang yang sama. Okey, seterusnya kita tengok yang kelima, pengembangan terma. Apa itu pengembangan terma? Pengembangan terma ni adalah menggunakan prinsip terma, iaitu pengembangan atau pengecutan terhadap sesuatu bahan. Yang ini lebih kepada sains sikit sebab sains fizik dimasukkan dalam tu kerana kita perlukan keadaan pengembangan terma tu untuk objek tersebut berfungsi, katakan. Okey, contohlah kita gunakan pemutus lita yang menggunakan prinsip terma pemula lampu fender floor. Dia ada pemutus lita di dalamnya untuk memulakan lampu fender floor ataupun termometer lah, termometer. Bila dia mengesan suhu yang panas, ataupun dia mengesan keadaan yang panas, dia punya merkuri atau raksa di dalam tu akan mengembang dan menunjukkan tahap apa yang panas. Itu adalah pengembangan terma. Dia tidak berlaku pada masa yang sama kerana orang yang berlainan. Ada orang yang suhu normal, dia menunjukkan normal. Tapi kalau orang yang demam, dia akan menunjukkan nilai yang menunjukkan orang tersebut mengalami suhu yang tinggi. Okey, yang seterusnya adalah pembuangan dan pemulihan. Pembuangan dan pemulihan ni adalah membuang bahagian yang telah menjalankan fungsi. Kita tak nak lagi. Contohlah, kapsul ubat boleh larut. Kapsul tu kita gunakan untuk masukkan ubat tersebut supaya dia tidak berterabur kan. Jadi, bila kita dah makan, kapsul tu dia boleh larut dengan air. Dia tidak berlaku pada masa yang sama. Contoh lain, ubat gigi ke, roket ke, itu contoh pembuangan dan pemulihan.
Roket tu dia mengeluarkan gas dia dan meluncurkan roket tu ke ruang angkasa. Kita tak guna dah. Kita nak dia meluncurkan sahaja roket tu. Gas yang terhasil untuk meluncurkan roket kita tak nak. Sama juga macam kapsul ubat tu kita tak nak dia punya kapsulnya. Kita hanya nak ubatnya tu berfungsi selepas kita makan. Dan yang terakhir adalah tindakan berterusan yang berfaedah. Apa itu tindakan berterusan yang berfaedah? Iaitu menjalankan sesuatu kerja secara berterusan. Contohnya, mesin pelelas ataupun sender. Sender tu yang mesin untuk melicinkan kayu. Okey. Jana kuasa elektrik sentiasa berterusan tetapi pada masa yang sama digunakan. Pada masa yang tidak sama digunakan. Kemudian liquid paper juga tindakan berterusan tetapi berfaedah. Mesin tebu atau jigsaw juga adalah tindakan berterusan yang berfaedah. Tidak berlaku pada masa yang sama percanggahan fizikalnya. Okey, ni daripada situasi topik 1.1. Kita dah belajar hari tu tentang penyelesaian masalah. Masalah inventifnya kita tengok kaki meja yang kecil tidak dapat menampung berat. Jadi dia tukarkan kaki meja tu dengan kaki meja yang lebih kukuh. Tetapi masalah barunya adalah meja menjadi lebih berat daripada sebelumnya. Kita memang nak meja tu ringan. Tapi dalam masa yang sama kita nak meja tu kukuh. Jadi perlu ringan ataupun perlu berat. Itu dia punya percanggahan fizikal. Okey, yang ini kita dah belajar dalam kelas pertama hari tu. Jadi, kita tengok dia punya soalan penentuan. Okey, betul tak berat lawan ringan? Kita perlu berat untuk letakkan objek dan kita perlu ringan untuk senang dialihkan. Okey, kita tengok soalan penentuan dia. Adakah meja perlu berat dan ringan pada masa yang sama? Adakah dia perlu berat? Ya, dia perlu berat semasa kita letakkan buku yang banyak. Dan dia perlu ringan hanya semasa kita nak alihkan meja tersebut. Jadi dia tidak berlaku pada masa yang sama. Jadi kita pilih pemisahan masa. Jadi untuk pemisahan masa, cadangan yang diambil daripada kaedah pemisahan masa ini adalah kedinamikan, iaitu di mana kaki meja yang kita tukar tadi, kita boleh tanggalkan cantumannya dengan menggunakan ikatan skru. Masa kita nak alihkan, kita tanggalkan guna skru kakinya dan kita alihkan. Ataupun kita mencadangkan perubahannya, kita pasang roda pada kaki meja supaya lagi senang tolak aja. Dalam masa yang sama dia berat dan masa yang sama juga dia ringan. Okey, betul tak tadi dia tidak berlaku pada masa yang sama? Jadi tidak berlaku pada masa yang sama, dia adalah kaedah pemisahan masa dan dia ambil cadangan yang pertama iaitu kedinamikan. Okey, itu dia. Tidak berlaku pada masa yang sama iaitu kedinamikan. Okey, itu saja untuk hari ini. Selepas ini saya akan bagi contoh latihan untuk pengukuhan awak. Semoga kita berjumpa lagi dalam kelas akan datang. Selamat belajar.